Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur yang tak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dan dengan hidayah dan taufik Allah diberikan kita masa lapang, diberi kesihatan, afiat kepada kita semua, panjangkan lagi usia kita, selesai laksanakan ibadat Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan, kemudian dapat pula sambut 1 Syawal dan seterusnya lah sampai ke 8 Syawal dan sampai ke hari inilah dapat kita berpeluang untuk meneruskan kehidupan kita di alam ini, di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat dan juga keberkatan oleh Allah Ta'ala. Selamat Hari Raya Ustaz ucapkan pada semua sekali lagi, dan juga selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan juga bakal guru-guru. Semoga Allah Ta'ala berkati ilmu kita semua dan moga-moga Allah Ta'ala juga limpahkan kasih sayangnya, limpahkan ganjaran pahalanya kepada semua guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita. Dan kita juga tak lupa untuk sama-sama doakan ataupun hadiahkan kepada semua guru-guru kita yang telah pun kembali ke rahmatullah. Jadi mudah-mudahan mereka ini dicucuri rahmat, dicucuri rohnya dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Jadi sama-sama kita dulu kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan kita itu ada disampaikan pahalanya kepada guru-guru kita yang kita niatkan untuk semua, ya, untuk semua. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Datin Raja selaku pengasas kepada RH Qiraat Center yang masih lagi panggil, memberi ruang juga kepada kita untuk bertemu di alam maya ini untuk kita menyambung perbincangan metodologi Qiraat Abu Ja'far, dan juga tahniah syabas kepada semua yang masih lagi istiqamah bersemangat, ya, bersemangat walaupun mood raya ni ramai yang bercuti raya lagi, tapi yang ada ini alhamdulillah bersemangat untuk kita teruskan perbincangan metodologi usul Qiraat 10 yang kita sentuh Qiraat Abu Ja'far. Dan ini adalah pertemuan yang kedua lah, ya. Pertemuan pertama tu sebelum kita menyambut raya, dan ini pertemuan yang kedua. Saya kira untuk metodologi Qiraat Abu Ja'far ini mungkin ada satu lagi pertemuan kemudian selesailah. Dan kalau nak kirakan hari ini pun, malam ni pun boleh nak selesaikan, tapi tak sempat daripada pihak ustaz sendiri, kelang kabut sangat, banyak ketupat yang kena makan dan sebagainya, jadi tak sempat untuk sediakan slide. Jadi insya-Allah setakat mana yang sempat kita bincangkan hari ini, insya-Allah mudah-mudahan boleh tambahkan pengetahuan dan maklumat kepada semua, ya. Saya kira Qiraat Abu Ja'far ni adalah salah satu daripada qiraat yang tidaklah terlalu sukar untuk kita pelajari. Senang sangat, ya, senang sangat. Kerana kita dah lepasi kolon, ada sedikit sebanyak bacaan kolon itu,
ada dalam bacaan Abu Ja'far. Begitu juga Ibnu Katsir. Begitu juga Warash. Warash pun ada juga ya. Bacaan Warash ada dalam bacaan Abu Ja'far. Dan yang lain lagi tentang apa ya, Susi. Susi pun ada juga yang dalam bacaan Abu Ja'far. Jadi semua itu kita dah lepas. Jadi senang untuk kita belajar dan praktik untuk qiraat Abu Ja'far. Okey. Ustaz mulakan hari ini dengan perkenalkan perawi yang pertama kepada Imam Abu Ja'far. Hari itu kita berkenalan dengan Imam Abu Ja'far. Hari ini secara ringkas kita ambil kita berkenalan dengan perawinya, iaitu yang bernama Ibn Wardan. Dan ini Ustaz rujuk daripada kitab Syarah Al-Imam Az-Zubaidi, dan mungkin di sana ada lagi kitab-kitab yang lain yang memasukkan ataupun menghuraikan biografi Imam Ibn Wardan. Jadi dalam kitab yang Ustaz rujuk ini dia pendek sikit. Jadi dapatlah kita kenal secara ringkas siapa dia Imam Ibn Wardan ini. Okey. Nama sebenarnya bukanlah Ibn Wardan, nama sebenarnya Isa. Isa. Kalau ingat Qalun pun juga nama yang sama, Isa. Ya, Isa bin Mina yang tu. Yang ni Isa bin Wardan. Maknanya itulah yang disebut sebagai Ibnu Wardan, anak kepada Wardan. Nama sebenar dia Isa. Dia Al-Madani. Maknanya Madinah lah. Disandar kepada Madinah. Dan dia juga dikenali sebagai Abu Harith dan digelar sebagai Al-Hadza. Okey, nama sebenar Isa anak kepada Wardan, juga dikenali sebagai Abu Harith, bapa kepada Harith, dan digelarkan juga sebagai Al-Hadza. Imam Ibn Wardan ini dia adalah salah seorang daripada kalangan sahabat Imam Nafi'. Imam Nafi'. Dan Imam Nafi' ni pula merupakan teman sepengajian ketika dia mempelajari bacaan dengan Imam Abu Ja'far. Maksudnya Imam Abu Ja'far ni rupa-rupanya adalah guru kepada Imam Nafi'. Guru kepada Imam Nafi', yang mana kita belajar awal-awal dulu kan Imam Nafi'. Dan Imam Nafi' itu tersenarai dalam Imam 7. Ya, yang kita kata qiraat 7. Manakala Abu Ja'far ini dia tak termasuk dalam apa yang disusun oleh Imam Syatibi. Dia berada pada nombor 8. Tapi sebenarnya dia adalah guru kepada Imam Nafi'. Sebab itu kalau kita nak katakan yang Nabi sebut Quran turun 7 huruf itu merujuk kepada 7 qiraat saja, tu tak tepatlah. Kerana di sana ada lagi qiraat yang lain, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, yang mana 3 qiraat ini sebenarnya bukan calang-calang orang juga, ya. Bukan calang-calang orang. Mereka juga adalah sebahagiannya ada yang menjadi guru kepada imam yang tersenarai dalam 7 itu. Baik, Imam Ibn Wardan ini dia ambil bacaan Al-Qurannya daripada Imam Abu Ja'far, dan juga ambil daripada Imam Syaibah, dan juga daripada Imam Nafi'. Ibn Wardan itu sendiri bukanlah dia belajar daripada Abu Ja'far sahaja, ya, tetapi dia juga belajar daripada imam yang lain seperti Syaibah, seperti Imam Nafi' itu sendiri. Okey. Baik. Terusnya, berkatanya Imam Abu Amr Ad-Dani. Okay. Berkatanya Imam Abu Amr Ad-Dani bahawa Ibn Wardan ini merupakan sebaik-baik sahabat kepada Imam Nafi'. Dan beliau ni adalah orang yang paling lama bersama dengan Imam Nafi'. Imam Ibn Wardan juga berkongsi sanad dengan Imam Nafi'. Ya, sanad pengajian dia tu maknanya sama seperti mana Imam Nafi'. Kiranya Imam Ibn Wardan tu orang yang hebat jugalah, orang alim.
Dan beliau ini merupakan imam dalam bacaan Al-Quran, merupakan qori yang baik lagi bijaksana, serta merupakan seorang rawi yang teliti lagi berdisiplin. Ini pujian ulama kepada beliau lah, dan memang seorang yang mana merupakan orang yang cukup teliti, dan memang itu selayaknya lah ataupun diakui kerana menjadi perawi kepada bacaan Al-Quran. Dan beliau ni dan mereka yang telah mengambil bacaan, maknanya murid-murid beliau, antaranya ialah Ismail bin Ja'far, Imam Qalun. Imam Qalun juga bertalaki dengan Imam Ibn Wardan, dan Muhammad bin Umar, dan ramai lagi lah yang lain. Katanya Imam Ibnu Al-Jazari, Imam Ibn Wardan meninggal dunia sekitar tahun 160 Hijrah. Jadi tak disebutkan di awal itu lahirnya bila, tapi wafatnya adalah tahun 160 Hijrah. Jadi itulah secara ringkasnya biografi Imam Ibnu Wardan, perawi yang pertama bagi Imam Abu Ja'far. Okey, hari ini kita akan masuk kepada perbincangan kita yang seterusnya. Setelah awal yang sebelum ni kita dah bincang tentang hukum bab basmalah, itu yang awalnya, kemudian bincang pasal mad, lepas tu bincang pasal mim jamak, juga kita dah masuk tentang hamzah, ya, dua hamzah dalam satu kalimah. Kita dah selesai yang itu. Jadi pada malam ini kita akan sambung masuk kepada bab dua hamzah dalam dua kalimah. Ya, dua hamzah dalam dua kalimah. Tajuk ini sebenarnya mudah saja kalau ingat yang dulu. Kalau tak ingat yang dulu, kita ulang kaji baliklah. Ya. Okey. Intronya samalah, copy paste saja sebab benda yang sama saja, ya. Dia senang nak mengajar qiraat tu, cukup senang kalau benda yang sama. Bab dua hamzah pada dua kalimah maksudnya di sini ialah pertemuan hamzah qata'. Jadi kita kena tahu yang kita bincang ini ialah kedua-duanya adalah hamzah qata'. Kerana dalam sesuatu perkataan ada pertemuan dua hamzah, tapi satunya hamzah qata', satunya hamzah wasal, atau sebaliknya, awalnya hamzah wasal, yang keduanya hamzah qata'. Itu kalau satu kalimah. Tapi kalau dua kalimah, maknanya di sini ialah dua hamzah, kedua-duanya terdiri daripada hamzah qata'. Ada juga yang mana hamzah qata' kalimah lain bertemu dengan hamzah wasal depannya kalimah lain. Okey. Tapi kalau sebaliknya tak adalah. Maknanya ujung kalimah hamzah wasal, awal kalimah hamzah qata', tak berlakulah dalam Quran, tak ada tu. Pattern yang mana akhir kalimah tu berakhir dengan hamzah wasal tak wujud. Hamzah wasal ni biasanya duduk depan aja, dia tak duduk belakang, ya. Okey. Yang terletak pada awal kalimah berikutnya bila kita baca wasal. Itu juga poin yang kita kena ingat dan kita kena faham. Pertemuan dua hamzah dua kalimah ini berlaku bila kita baca wasal. Kalau kita dah waqaf pada tempat pertama yang ada hamzah tu, kita waqaf, maka dia tak dikatakan berlaku pertemuan tersebut, ya. Dia dah macam terpisah lah, walaupun depannya pun hamzah qata'. Tapi oleh kerana kita dah waqaf, maka tak dihukum sebagai dua hamzah dua kalimah. Okey. Dalam perbincangan ini, seperti mana qiraat yang lain juga, manhaj qiraat lain juga, kita bahagikan kepada dua. Satunya ialah kita lihat kedua-dua hamzah tu sama barisnya. Kalau hamzah pertama atas, kedua pun atas lah. Kalau hamzah pertama baris bawah, hamzah kedua pun baris bawah lah. Dan kalau baris depan yang pertama, hamzah kedua juga baris depan. Itu kita kata sama baris. Ya, sama baris. Kemudian yang seterusnya, okey. Okey.
Salah sikit tu. Berlainan pada barisnya, ya, ada dua hamzah ada dua hamzah yang berlainan baris, ya, berlainan baris. Itu kita akan perincikan nanti tentang berlainan baris. Ada berapa jenis semuanya tu kita dah jelaskan, tapi kita tengok, kita ulang kaji balik, ya, jenis-jenis hamzah yang berlainan baris. Okey. Yang pertama berkenaan dengan persamaan baris. Maknanya kalaulah dua hamzah tu sama barisnya, senang, ya. Dia tak macam kolon. Dia juga tak macam Abu Amr. Dia dengan Warash, salah satunya wajahnya sama, ya, iaitu dia akan baca dengan tashil. Tashil saja. Dia tak payah fikir isqat ke atau apa, ya. Dia tashil, sorry, bukan tashil hamzah pertama, tashil, tak betulkan. Tashil hamzah yang kedua, ya. Tashil hamzah yang kedua. Okey, ini tashil hamzah kedua, bukan tashil hamzah pertama. Kalau tashil hamzah pertama tu riwayat yang lain, seperti kita katakan kalau kolon untuk kedua-dua hamzah yang baris di bawah atau baris di hadapan, ya, ataupun kita kata bagi Bazzi, sama jugalah. Tapi bagi Abu Ja'far dia tashil hamzah yang kedua. Okey, tashil hamzah yang kedua. Okey. Terusnya contohnya kalau kita tengok di sini sya'an syarah. Sya'an syarah. Sekarang ni dua-dua hamzah tu baris atas, Jadi dalam kita nak baca tashil hamzah yang kedua, apa yang penting kita pastikan kita sebut hamzah yang pertama betul-betul bunyi hamzah lah. Jangan awal-awal lagi kita dah tashil. Kebanyakan yang kita dengar gitulah. Dia nak tashil hamzah yang kedua, tapi awal-awal lagi dia dah tashil. Bila macam tu, dia dah jadi tashil hamzah pertama. Kan? Setengah pembaca dia baca syang syarah. Jadi yang pertama tu dah tak clear bunyinya. Bila tak clear bunyinya tu macam tashil lah tu. Syang syarah. Okey. Jadi kita baca dengan jelas bunyi hamzah sya'a. Sya'a, itu yang pertama. Sya'a. Yang kedua baru ahang. Sya'an syarah. Ahang syarah. Jadi pastikan bunyi hamzah yang pertama tu jelas atau kita sebut sebagai bacaan secara tahqiq, ya, secara tahqiq. Okey. Baik, seterusnya contoh yang kedua, kalau kita tengok i'ila fis sama'i ilahun, ya, fis sama'i ilahun. Sama juga, ya, tashil hamzah yang kedua walaupun baris bawah. Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun. Fis sama'i ilahun. Okey. Dan di sini wa huwa, Ustaz sebutlah secara tak langsung, ya. Di sini wa huwa bagi bacaan Abu Ja'far dia matikan ha. Wa. Dan kita ada sebelum ni yang kita belajar kolon. Lagi siapa? Abu Amr. Lagi Al-Kisai. Yang keempat ialah Abu Ja'far. Jadi mereka berempat ini membaca dengan matikan huruf ha. Wa, ataupun hiya pun samalah. Wah, ya, ataupun bukan waw, lam ke fa ke, sama jugalah, ya. Okey. Walaisa lahu min dunihi awliya. Yang tu kalau kita berhenti
Kalau kita berhenti, maka tak berlakulah pertemuan dua hamzah seperti yang mana yang Ustaz jelaskan tadi. Seperti mana yang Ustaz jelaskan tadi. Okey. Kemudian kalau kita baca sambung, barulah berlaku, ya. Walaysa lahu min dunihi awliya ulaik. Okey. Baik. Terusnya. Di dalam Al-Quran, yang ini berkenaan dengan berlainan baris, ya, berlainan baris. Okey. Dalam Al-Quran, dua hamzah yang bertemu pada dua kalimah dan berlainan baris ada 5 jenis. Iaitu, ini sama dengan dululah. Sebab tu saya sebut, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, senanglah. Copy paste saja. Ada 5 jenis. Yang pertama ialah hamzah pertama baris atas, manakala hamzah keduanya baris di bawah. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Naba'a Ibrahim. Kalau kita tengok A jumpa dengan I, kan? A jumpa dengan I. Jadi di sini bagi Abu Ja'far, dia tashilkan hamzah kedua. Naba'a Ibrahim. Seperti yang Ustaz jelaskan juga, pastikan kita sebut hamzah yang pertama itu bunyinya hamzah secara tahqiq. Naba'a Ibrahim. Okey? Baik. Yang kedua, hamzah pertama baris atas. Manakala hamzah kedua pula baris hadapan. Okey, baris hadapan. Contohnya ja'a ummah. Ja'a ummah. Jadi tashilnya ialah ja'a ummatar rasuluha. Ja'a ummatar rasuluha. Okey. Kedua-dua itu dah dua jenis, dah dua jenis yang mana kedua-duanya dibaca dengan tashil. Terusnya yang ketiga ialah hamzah yang pertamanya baris di bawah, manakala hamzah keduanya baris di atas. Contoh, in nasha nunazzil alaihim minas sama'i ayah. Minas sama'i ayah. Okey. Jadi macam mana bacaan Abu Ja'far di sini? Dia baca dengan menukarkan ataupun kita kata ibdal. Tukarkan hamzah yang kedua itu menjadikan huruf ya, huruf ya. Jadi bacaannya minas sama'i ya. Minas sama'i ya. Okey. Boleh yang ni? Senang je. Yang keempat pula, hamzah pertama baris hadapan. Manakala hamzah keduanya baris atas. Ustaz, jangan laju sangat. Kami orang baru. Okey. Ingatkan ulang kaji je. Itulah. Baik, kita ulang kaji ataupun kita macam start semula. Ya, insya-Allah. Okey, 1 2 3 dah boleh faham, ya? 1 2 3 ataupun Ustaz sebut sekali lagi, yang ketiga ni. Boleh dah, yang tu boleh. Yang ketiga ini kalau kita tengok, kita perhatikan. Sekejap, azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu. La haul. Kenapa ruang tadi? Tolak itu unmute. Allah. La ilaha illallah syahadu Muhammad rasulullah Sayyidina Muhammad wasilah wa fadilah wa asyaraf wa darajatan aliyah rafi'ah wa at maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu. Okey, baik. Start ulang sekali lagi Ini berkenaan dengan hukum dua hamzah yang bertemu dalam dua kalimah. Dah selesai pembincangan kita tentang hamzah yang barisnya sama Dah selesai. Itu senang saja. Apa hukumnya bila dua hamzah bertemu sama baris? Kita kena tashil. Kita tashil. Tapi kena tahu tashil tu nak tashil hamzah pertama ke tashil hamzah kedua? Jadi jawapannya ialah hamzah yang kedua. Okey, betul. Tashil hamzah yang kedua. Sekarang pula kita masuk tentang hamzah yang berlainan baris. Dalam Al-Quran, pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah yang berlainan baris tu dia ada 5 jenis saja. Dia ada 5 jenis. Dalam Quran dia pusing 5 jenis ni je. Kalau nak kirakan luar daripada Quran ada 6. Ada 6 jenis sebenarnya, tapi dalam Quran hanya ada 5 jenis. Jenis pertama dan jenis kedua dah jelaskan tadi. Iaitu kalau kita lihat sekali lagi, hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris bawah. Itu jenis pertama lah Jenis kedua pula,
hamzah pertama masih lagi baris atas, cuma hamzah kedua baris depan. Untuk jenis pertama dan jenis kedua ini, kita kena baca bagi Abu Ja'far kena tashil. Ya, tashil. Naba'a Ibrahim ja'a ummatan. Itu terpanggil tashil lah. Ya. Okey. Jadi macam mana nak ingat formula ini? Nak ingat formula ini rasanya macam kena hafal baru ingat ataupun kita selalu ulang kaji insya-Allah kita boleh ingat. Dan tapi Ustaz ada dulu dalam pembentangan awal-awal dulu pernah bagi formula dia, tips dia. Seperti mana yang Ustaz buat contoh, sebenarnya dia lebih kurang dalam bahasa Melayu kita. Ya. Sama dengan bahasa Melayu kita, vokal A bertemu dengan vokal I. A bertemu I. Contoh kita kata ejaan B-A-I-K. B-A-I-K. Kita dah sebut bunyinya baik. Baik. Yang awalnya kalau A kita katakan A. Kalau I kita katakan E. Tapi bila dia bergabung dua tu, A dengan I duduk sekali dan kita sebut, kita dah tak baca lagi baik. Tetapi kita akan sebut baik. Seolah-olahnya yang baik itu adalah seperti tashil. Itu sebagai contoh formula nak mudah ingat lah ya. Ustaz tak pakai dah sangat formula itu sebab dah ingat awal sebelum createkan formula itu. Dah ingat awal. Masa ngaji-ngaji dulu dah memang kena cuba ingat ya. Itu yang datangnya formula tips kalimah baik dan sebagainya itu ilham yang datang masa kita kongsikan ilmu. Itu kelebihan kalau kita mengajar, Allah Ta'ala datangkan ilham kepada kita, bagi macam mana nak ingat ataupun tips dan sebagainya lah ya. Okey. Begitu juga kalau kita tengok contoh baris atas bertemu baris depan, sepertilah kita kata dalam bahasa Melayu vokal A bertemu vokal U. Contoh kalau kita kata kalimah daun. Daun, D-A, da, U-N, un. Asalnya gitu, daun. Tapi kita tak katalah daun. Bila kita gabungkan itu, dia bunyi apa? Daun. Daun yang bunyi un itu seperti tashil. Jadi saya rasa kalau confused, kalau lupa, ini nak baca macam mana, nak buat macam mana, cuba ingat kembali contoh dalam bahasa Melayu tadi. Okey, yang ketiga ini lagi senang. Lagi senang. Huruf hamzah yang pertama baris bawah macam vokal I lah ya, macam I. Kemudian hamzah kedua baris atas macam A. Kalau kita cari dalam bahasa Melayu kita yang ada I kemudian jumpa A, banyaklah ya. Contohnya D-I-A-M. D-I bunyi D. Kalau A-M bunyi am. Bila gabung dia tak jadi di-am. Dia jadi apa? Di-yam. Apa yang keluar? Yam. Yam tu macam huruf Y lah. Dalam tulisan tak ada pun Y. Tapi bila sebut, macam ada Y. Diam. Yam, Y itu seumpama huruf Ya. Maka di sini menunjukkan hamzah yang baris atas itu, kita tukarkan jadi huruf Ya. Minas sama iya. Nampak dia lebih senang. Ya, daripada minas sama ia itu agak berat sikit. Minas sama ia agak macam susah sikit. Tapi kalau minas sama iya itu senang. Ya. Tapi kita memang dah terbiasa dengan yang susah itu, dah tak ada masalah sebenarnya. Cuma nak ceritanya kenapa boleh berlaku ada qiraat yang baca dengan tukarkan hamzah tu jadi ya, kerana dalam pertuturan setengah qabilah itu mereka kaedah pertuturan ataupun sebutan mereka begitu. Ya, bila ada hamzah baris bawah jumpa hamzah baris atas terus tukar jadi ya. Ya. Lagi senang. Minas sama iya ya. Bila ada dalam dialek kabilah Arab tu seperti itu, maka ia boleh apply masuk dalam bacaan Al-Quran dan disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengakui Rasulullah memperakukan
cara begitu boleh dibaca. Sebab itu dia termasuk dalam qiraat. Okey, itu yang ketiga. Kita tengok yang keempat pula. Yang keempat pula, ini sebagai contoh, bukanlah ayat ini semata-mata, tapi banyak lagi ayat tempat lain. Yang mana patternnya ialah hamzah pertama baris depan, hamzah yang kedua pula baris atas. Ya. Okey. Hamzah dia ada kongsi. Okey. Baik. Tasya'u anta. Tasya'u anta. Cuba carilah mana vokal U, mana vokal A. Kalimah yang ada U, ada A. Cuba renung apa dia yang ada. Kalimah apa? Kemudian kita cuba sebut. Ya, kalau kita katakan contohnya kalimah BU bunyi bu. Bu. BU bunyi bu. ANG bunyi ang. Buang. Tapi bila digabung, dicantumkan, dia jadi apa? Buang. Bila kita kata buang, seolah-olah ada wang, ada huruf yang lain keluar di situ, iaitu macam huruf W, kan? Seolah-olah kita eja BUWANG, buang, kan? Jadi dalam tulisan tak tulis gitu, baca je. Samalah juga dalam Al-Quran ini, bagi qiraat Abu Ja'far, kalau hamzah depan jumpa dengan hamzah bagi atas, maka hamzah yang baris atas tu tukarkan jadi huruf waw. W tu macam waw lah. Man tasya'u wanta. Dia tak tulis pun dalam Quran huruf waw. Ya, tapi dalam bacaan tu, dalam sebutan tu menjadikan dia huruf waw. Wa yahdi wa tahdi man tasya'u wanta waliyuna. Okey? Itu yang keempat. Baik, yang terakhirnya, yang kelimanya ialah hamzah pertama baris depan, hamzah kedua baris bawah. Yang ni special sikit lah sebab dia lebih daripada yang lain. Yang lain tu semua satu-satu cara wajah, satu wajah bacaan. Yang ni boleh dua wajah. Okey? Boleh dua wajah, iaitu ibdal. Ibdal ni maknanya menukarkannya. Tukarkan hamzah lah. Tukarkan hamzah kepada huruf waw. Wallahu yahdi man yasha' uwi. Uwi. Uwila. Tukarkan jadi waw. Uwila. Carilah dalam bahasa Melayu kita, ada U, ada I. Apa dia? Ada U, ada I. Contohnya, DU. Apa dia? Do. Do it, it. Do it. Tak baca gitu, do it. Kita tak kata do it, kita akan kata do it. Do it kan? Macam mana do it macam jadi huruf waw lah. Macam W kan? DUWIT. Jadi di sini pun sebab itu dia mudah ataupun senangnya ditukarkan kepada huruf waw. Senang disebut ya. Yasha'uila. Itu satu. Dan wajah yang kedua, dia boleh juga, inilah kita macam kena ingat sikit yang ni. Nak datangkan kalimah dalam perkataan bahasa Melayu yang boleh tashil, ada U, ada I, itu tak jumpa. Kalau duit, memang itu sajalah yang kita sebut, duit. Tak ada pula orang baca duit, datangkan sini duit. Tak ada duit. Semua kata duit. Jadi mungkin boleh carilah kalimah lain yang dalam bahasa Melayu jelas tukarkan kepada W, ataupun kita katakan letakkan W, ataupun yang kedua boleh juga buat macam bunyi tashil. Cuba carilah kalimah apa. Jadi di sini yasha'uila itu satu, dan tashil yasha'uila, uila. Jadi dua wajah boleh dibaca. Maka inilah 5 jenis yang terdapat dalam Al-Quran. Pattern-pattern yang menunjukkan kepada dua hamzah itu bertemu, berlainan barisnya. Walaupun 5 jenis, mungkin kita kata macam banyak, macam mana nak ingat? Ingat formula tadilah. Formula tadi. Okey? Baik.
Ada soalan tak? Kalau ada soalan terus boleh tanya ya. Kalau yang baru-baru ikuti ni, kalau ada yang kurang jelas, tak faham apa, boleh terus tanya ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Baik, seterusnya. Perhatian ya, perhatian. Macam ada soalan Kan tu Ustaz, kita diorang bagi sebut salam. boleh baca tashil, boleh baca ibdal. Pada hamzah yang kedua itu dia berlaku ketika wasal saja. Sekali lagi dah nak diingatkan di sini. Kita boleh tashil, kita boleh ibdal itu hanya berlaku bila wasal. Contoh kalau kita dah berhenti ya, wallahu yahdi man yasha, berhenti di situ. Macam mana nak mula pada ila siratin? Adakah kita boleh mula dengan waw, wila siratin? Tak boleh. Ataupun tasil ila siratin? Tak boleh. Kena, kalau nak mula, kena mula dengan hamzah. Betul-betul bunyi hamzah. Ya? Okey, kalau ada dua wajah tu, kena baca kedua-dua atau salah satu je. Jadi kalau ada dua wajah, kalau kita bertalaki dengan syekh kita, sebenarnya dia bergantung kepada guru kita macam mana. Kalau guru kita nak kita bacakan dua-dua wajah, baca dua wajah lah. Jangan melawan pula, jadi derhaka pada guru. Jadi macam tu kan. Kalau kita berguru, guru nak macam tu, kita ikut je lah. Kalau guru kata, okey ini dua wajah ya, tapi aku nak kau baca satu wajah je. Bacalah satu wajah. Sebab dia wajah boleh pilih. Okey, kalau kita baca dalam solat, misalnya nak bacalah qiraat Abu Ja'far, tak perlu baca dua-dua wajah. Pilih salah satu aja. Kalau baca dua-dua wajah, bukannya lah kata batalnya solat. Tak. Kita memang tak buat banyak-banyak wajah dalam bacaan Al-Quran. Kita tak baca ke semua wajah. Macam ma'arid li sukun. Kan ma'arid li sukun kan boleh 2, 4, 6. Bukanlah kita baca Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim 6 harakat. Habis tu nak sampai waladhdallin berapa kali ulang. Kita pilih satu aja kan. Pilih satu wajah aja dalam solat. Jadi begitulah. Ya, banyak-banyak wajah, 2 ke 3 ke 4 ke, dalam solat tu kita baca satu. Tapi dalam proses kita talaki, bergantung kepada guru. Macam mana guru tu nak. Kalau macam talaki dengan ustaz, ustaz akan suruh baca semua wajah. Ya, kalau 2 lah. Kalau 3 lah ya. Okey. Baik, boleh ya. Okey, baik, terusnya. Kita masuk tajuk yang baru. Habislah. Tajuk tu dah habis. 2 hamzah dalam 2 kalimah dah habis. Okey, kita masuk tajuk baru. Tajuknya ialah hamzah mufrad. Ya, tajuknya ialah hamzah mufrad. Hamzah mufrad ialah hamzah tunggal. Hamzah tunggal dalam satu kalimah dan tak bertemu dengan hamzah yang lain. Okey, dia tak bertemu dengan hamzah yang lain. Itu hamzah mufrad. Kalau tadi kita sebut ia 2 hamzah dalam satu kalimah ke dalam 2 kalimah, ada 2 hamzah, yang ni ada satu je. Itu dipanggil hamzah mufrad. Jadi tak sama dengan bab yang sebelum ni. Okey, dalam hamzah mufrad ni panjang cerita dia, banyak ya. Jadi ustaz nak type tu banyak sangat, maka ustaz buat jalan yang mudah je. Ustaz pecahkan kepada beberapa poin di sini, beberapa tajuk, subtopik lah kita kira. Yang pertama, hamzah mufrad sukun asli. Maknanya dalam kalimah tu dia ada huruf hamzah, satu je hamzah, dan keadaan hamzah ni mati. Mati ni memang mati asli lah. Bukan olok-olok tak, memang mati asli lah. Memang betul-betul dia tu mati. Ya, mati asli. Okey. Untuk yang ini,
Abu Ja'far senang je ya. Yang ni senang je. Dia tak macam Susi. Susi ni ataupun dia tak macam Warash. Kalau dah pernah belajar Warash. Warash kalau ada hamzah yang mati, dia akan tukarkan hamzah tu menjadi mat, menjadi alif ke, menjadi waw ke, menjadi ya ke, tapi dia ada syarat-syaratnya. Begitu, begini, begitu, begini. Banyaklah syarat-syaratnya ya. Kalau Susi lebih umum daripada Warash, lebih banyak yang dia baca tukarkan hamzah tu jadi mat, jadi alif, jadi waw, jadi ya. Tapi ada syarat-syaratnya tertentu juga. Begini tak boleh, begini boleh. Itu Susi. Abu Ja'far cukup senang kerana dia sebut macam ni je. Abu Ja'far dia ibdal, dia tukarkan hamzah. Tukarkan hamzah kejap Ustaz, skrin Ustaz ni dah hilang. Okey. Maaf skrin jadi tak di monitor Ustaz jadi hilang. Okey, Abu Ja'far dia ibdal ni makna menukarkan. Tukarkan hamzah mufrad yang sukun asli itu menjadi mat. Mat tu ada 3 kan? Ada alif, jadi alif ke, jadi waw ke, jadi ya ke, bergantung baris sebelumnya lah. Kalau baris sebelumnya baris atas, dia jadi alif. Kalau baris sebelum hamzah tu baris depan, dia jadi waw. Kalau baris sebelum hamzah itu baris bawah, dia jadi ya. Jadi dia mengikut baris sebelumnya apa. Ya. Dan dia menjadi mat itu sama ada kita wasal ke, kita wakaf ke, sama je. Dia tak sama dengan qiraat hamzah ya. Kalau kita belajar qiraat hamzah ya, kemarin tu kita belajar qiraat hamzah ni dia akan tukar hamzah tu menjadi mat bila wakaf saja. Dia ada syarat gitu. Tapi Abu Ja'far ni umum. Kita wasal ke, kita wakaf ke, asalkan hamzah itu mati, terus jadi mat. Semua dalam Quran. Semua dalam Quran. Kecuali 2 perkataan sahaja. Di 2 je, bukannya banyak. 2 je. Kan 2 tak boleh ingat kan? 2 saja, insya-Allah boleh ingat. Ya? Jadi banyak-banyak dalam Al-Quran tu, semuanya ditukar. Contohlah, belum masuk lagi Ustaz dah sebut awal. Contoh kita yang biasa baca apa? Surah yang biasa kita baca ada hamzah yang mati. Iqra kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ada hamzah tu. Iqra. Hamzah tu mati tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, kalaulah hamzah tu mati, maka Abu Ja'far dia akan tukar hamzah yang mati tu jadi apa? Jadi alif ke, jadi waw ke, jadi ya? Tengok sebelumnya baris apa? Huruf ra kan? Ra baris atas, maka hamzah tu jadi alif lah. Bila jadi alif, bunyinya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Jadi kalau yang baca gitu tu tak ada orang lain lah tu. Abu Ja'far lah tu. Tak adalah qiraat lain yang baca gitu kecuali Abu Ja'far. Okey, banyak lagi lah kalau kita tengok kalimah-kalimah lain dalam Al-Quran. Jadi cuba tengok contoh ni lah ya. Contoh yang kita nak tunjukkan. Yang ni ya'lamun. Ada hamzah mati. Bacanya jadi ya'lamun. Ilal hudatina, ada hamzah mati. Bacanya ilal hudatina. Wa'mur. Jadi wa'mur. Wal mu'tafikata. Jadi wal mu'tafikata. Ya salihu tina. Jadi ya salihu tina. Senang kan? Hamzah tu tukar jadi mat je. Jadi alif, jadi waw, jadi ya. Rasanya mungkin setengah-tengah pembaca yang biasa kita jumpa juga, dia baca hafs. Tapi bila ada hamzah yang mati, dia tak matikan hamzah tu betul-betul. Macam kita dengar tu, macam jadi mat lah. Sebenarnya dia dah bertukar kepada qiraat yang lain lah. Antaranya dah jadi macam Abu Ja'far. Padahal dia baca hafs. Sebab itu kalau kita baca hafs, pastikan hamzah yang mati itu kita matikan dia betul-betul
jelas matinya. Jelaskan kematiannya. Soalannya macam tu, ya. Okey. Baik. Jadi kalimah yang kita sebutkan tadi, ada kalimah yang dikecualikan, ini yang pertama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu anbi'hum. Kan ada hamzah mati tu. Hamzah mati. Jadi di sini dia tak tukar, ya. Dia tak tukar hamzah tu jadi mat. Dia tak baca anbihum, tak berhenti pun tak tukar, sambung pun tak tukar. Ini dipanggil kalimah yang dikecualikan. Ya, kalau tanya Ustaz kenapa kecuali, Ustaz akan sebut lagi lah. Sebab dia dikecualikan lah. Ustaz pun dah tak tahu nak jawab lagi macam mana. Adalah perbahasan sebenarnya, tapi tak telitikan sangat. Perbahasannya berkaitan dengan bahasa lah. Ya. Jadi senang sebutnya, kenapa tak baca gitu? Sebab dia dikecualikan. Ya. Okey. Jadi tak boleh, ya, tak boleh. Walaupun kita baca Abu Ja'far, kena ingat ini yang pertama. Dan beradanya dalam surah Al-Baqarah. Baik. Manakala yang kedua, kalimah yang kedua ialah kalimah wanabbihum. Kalimah wanabbihum ini dalam Quran dia terletak pada dua tempat. Dalam surah Al-Hijri ada ayat 51, dalam surah Al-Qamar ada ayat yang ke-28. Maka di sini tak boleh kita baca wanabbihum atau wanabbihum an dhaifi Ibrahim, tak boleh baca gitu, ataupun wanabbihum annal ma, tak boleh. Kena matikan hamzah tu betul-betul. Wanabbihum. Ya, nabbihum. Okey. Dalam Quran sebenarnya kalimah nabbi ini ada lagi pada tempat yang lain, tapi tempat yang lain tu dia boleh pula baca dengan kita kata boleh baca dengan ibdal. Maknanya ini macam kalimah yang khusus yang dibaca dengan yang tak diibdalkan, ya, yang tak diibdalkan. Okey. Macam kita kata dalam surah Al-Hijri pun ada kalimah nabi ibadi. Itu boleh pula dia baca dengan ibdal. Nabi ibadi. Okey, boleh faham, ya? Yang ni kalau guna Quran Abu Ja'far lagi senanglah. Lagi senang, macam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi dia memang tak letak hamzah lah. Bahkan dalam Quran semua hamzah yang mati semua dah tak ada lagi. Kecuali 3 tempat inilah yang kita jumpa yang ada hamzah matinya. Ya. Okey. Yang kedua di hamzah mufrad berbaris atas. Kalau tadi hamzah mati, ya. Kalau tadi hamzah tu mati, sekarang kita berpindah kepada situasi lain, pattern lain. Ya. Hamzah sekarang dah berbaris. Berbaris tu satu, dia baris tu baris atas. Baris atas. Kemudian sebelumnya pula baris depan. Dia baris atas. Sebelum dia baris depan. Yang ini nak cari banyak ni jadi tak sempat. Ustaz buat cara yang mudah je, Ustaz copy je. Iaitu ada 5 kata kerja, ya, 5 kata kerja yang mana hamzah itu dia berada pada kedudukan fa'ul kalimah. Ini pergi kepada ilmu saraf dalam bahasa Arab. Hamzah itu berada pada kedudukan fa'ul kalimah, maknanya dia berada pada awal kalimah asalnya. Okey. Dan dia pula berbaris atas. Sebelumnya merupakan huruf tambahan yang mana huruf itu berbaris depan. Kalau tengok 5 perkataan ini adalah huruf ya. Yu'addihi itu ada dalam surah Ali Imran ayat yang ke-75. Yu'ayyidu Ali Imran ayat 145. Yu'allifu surah An-Nur ayat 43. Yu'akharu
wa mushtaqatuha tu maknanya dalam apa-apa pelbagai bentuk dia lah. Kadang-kadang dia bersambung dengan dhamir, jamaknya, ya, jamak menunjukkan apa ni, mukhatab dan sebagainya. Haitsuma waradat tu maknanya mana-mana tempat dalam Quran tu banyaklah tempat-tempatnya. Dan yu'akhidhu pun sama juga, mana-mana tempat dalam Al-Quran yu'akhidhu. Kadang-kadang yu'akhidhu dia bersambung dengan hum, kadang-kadang bersambung dengan kum. Jadi itu maknanya pattern-pattern tu dia boleh berubah. Jadi untuk 5 perkataan ini dalam Al-Quran, bagi Imam Abu Ja'far, dia tukarkan hamzah itu menjadi waw. Tukar hamzah jadi waw. Baris tu duduk situlah barisnya. Kalau kita katakan yu'addihi, bacanya yuwaddihi. Kalau yu'ayyidu jadi yuwayyidu. Yu'allifu jadi yuwallifu. Yu'akharu jadi yuakharu. Okey. Dan yu'akhidhu jadi yuwakhidhu, ya, yuwakhidhu. Ini yang ada tak lalat besar atas dia kan Ustaz. Yang waw ada tak lalat besar sangat. Sampai orang ingat tu tasil kan Ustaz. Betul lah tu, dia letak bulat kan, hitam. Itu menunjukkan dia berlaku ibdal, berlaku pertukaran, ya, berlaku pertukaran kepada huruf waw, ya, kepada huruf waw, dan barisnya dikekalkan dengan baris atas, ya, baris atas. Maaf Ustaz, maknanya kita buang keluarkan huruf hamzah. Ya. Yu'addihi tu contoh. Jadi yuwaddihi maknanya hamzah tu tak ada lah, seolah macam itulah kan. Ya, hamzah itu dia bertukar, bertukar menjadi waw. Okey. Dia bertukar menjadi waw, jadi hilanglah hamzah tu. Dia dah jadi lain. Kalau kita katakan tukar jantina lah seolah-olahnya. Macam itu, ya. Okey. Okey. Boleh ya? Yang ni senang je. You sekali lagi Ustaz sebut yu'addihi, yu'ayyidu, yu'allifu, yu'akhiru. Itu yu'akhiru tu. Yu'akhidhu. Ni semuanya tukar. Dan dalam Quran Abu Ja'far tu seperti mana Kak Lina sebut tadilah, dia dah letakkan bulat atas tu, dot yang besar tu di atas huruf waw. Menunjukkan dia telah berlaku perubahan dalam bentuk ibdal. Okey, itu 5 kata kerja. Manakala 3 kata nama, muajjala, muadzinun, wal muallafati. Muajjala itu dalam surah Al-Imran 145. Muadzinun itu mana-mana tempat jumpa dalam Quran. Wal muallafati itu dalam surah Taubah ayat 60. Ini pun sama, tukarkan hamzah menjadi waw. Muwajjala. Rasanya kita lebih senang baca muwajjala daripada muajjala. Muwadzinun wal muwallafati. Lebih senanglah sebab dia macam dah masuk dalam log dia dah, seolah macam gitu. Sebenarnya, ya. Tapi kita dah terbiasa, dah lama baca Quran ikut hafz, kita dah memang dah senang dah juga baca muajjala pun rasa tak ada masalah bagi kita. Jadi rasanya kalau baca Abu Ja'far pun rasa lagi senang, lagi mudahlah. Okey. Itu yang pertama. Perhatian. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-13 yang kita sebutkan tadi, ayat yang ke-13, ini bagi Ibn Wardan, ya, bagi Ibn Wardan, dia mengecualikan kalimah ini, dia baca dengan tahqiq satu wajah saja. Dia lainlah sikit dengan Ibnu Jammaz. Kita sedia maklum, ya. Sebut sekali lagi, Abu Ja'far ni kan dia ada 2 perawi, satu nama Ibnu Wardan, satu lagi nama Ibnu Jammaz. Ada hukum yang mana dua-dua tu sama bacaannya, banyaklah yang sama.
Dan ada hukum yang berbeza antara dua perawi ini. Ibnu Jammaz baca lain, Ibnu Wardan baca lain. Ya, walaupun dia ambil daripada guru yang sama, tapi ada juga tempat yang berbeza. Okey. Baik. Jadi yang ini qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlahum ra'yal 'ain. Sampai di sini wallahu yu'ayyidu. Jadi untuk Ibn Wardan dia akan baca yu'ayyidu binasrihi man yasha. Yu'ayyidu binasrihi man yasha dengan satu wajah saja. Kalau tengok dalam surah Ali Imran ayat yang ke-13 itu di halaman 51 ada. Baik. Itu yang B. Okey, B. Terusnya yang C pula. C. Untuk C ni pattern dia macam ni pula. Hamzah mufrad baris atas. Macam tadi, macam B, tapi sebelum dia tu baris bawah. Kalau tadi baris sebelum dia tu baris depan. Ini sebelum dia tu baris bawah. Untuk yang ini, bagi Abu Ja'far, dia tukarkan Hamzah kepada ya. Jadikan ya, dan ya itu baris atas. Maknanya baris tu dikekalkan di situ. Cuma huruf saja, huruf Hamzah tu ditukarkan menjadi huruf ya. Ri'a, ini ada 13 kalimah semuanya. Ri'a dalam surah Baqarah, ada di surah An-Nisa, ada dibaca dengan riya. Dan memang kita pun selalu dah sebut riya kan, dalam bahasa Melayu pun sebut riya. Jadi itulah mengikut qiraat Abu Ja'far. Yang kita kata riya. Ya, dalam hafs kita riya. Okey. Dah kira orang panggil dah awal-awal lagi dah kita dah pun mengguna cara bacaan Abu Ja'far. Dia senanglah ya untuk belajar Abu Ja'far tu. La yubatti'anna, samalah di sini dibaca la yubatti'anna. Ini dalam surah An-Nisa ayat 72. Kemudian ustuhzi'a, Zia di sini akan baca Zia. Zia, ya. Okey. Quri'a tu ada dalam surah A'raf, ada dalam surah Insyiqaq. Dibaca Quri'a. Quri'a tu okeylah, bukan Korea, Quri'a. Ya, Quri'a. Quri'a tu jadi lain pula ya. Okey. Khasi'an. Jadi khasian. Dalam Qurannya memang dah tulis gitu, dah ubah dah. Dia tak payah bimbang sangat kalau pakai Quran Abu Ja'far. Tapi kita jelaskan di sini kerana dia berbeza dengan riwayat Hafs. Khati'ah dibaca khatiyah. Itu dalam surah Al-Alaq ayat 16. Bil khati'ah dalam surah Al-Haqqah ayat 9 dibaca bil khatiyah. Muliat itu dalam surah Al-Jin ayat 8, muliyat. Nasyiah dalam surah Al-Muzammil ayat 6, nasyiyah. Dalam surah Al-Kautsar ayat 3, syani'ak, bacanya syaniyak. Mi'ah dan mi'atain haitsu waradat, mana-mana tempatlah dalam Quran, banyak dalam Quran dibaca miyah, mi'atain. Kadang-kadang orang Arab sekarang ini pun kalau kita katakan contohnya di Mesir lah, Mesir dia tak sebut mi'ah, dia sebut miyah. Itu dah sama dengan qiraat Abu Ja'far tu. Memang dah ada dalam pertuturan kabilah Arab gitu ya. Ditukarkan hamzah tu lebih senang disebut miyah daripada mi'ah. Mautian dalam surah Taubah ayat 120 baca mautian. Fi'ah ataupun fi'ataini
haits waradat tu mana-mana tempat yang datang dalam Quran dibaca fiyah, fiyatain. Lanubawwi'annahum dalam surah Al-Ankabut ayat 85, surah An-Nahli ayat 41 dibaca lanubawwiyannahum. Jadi di sini ambil perhatian, pada surah At-Taubah tadi kalimah mauti'an bagi Abu Ja'far. Bila kita kata Abu Ja'far, dia merujuk kepada Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Berbeza yang tadi. Yang tadi kita highlightkan satu nama. Kita kata Ibnu Wardan kan, bermakna Ibnu Jammas lain cara bacanya. Tapi bila kita kata Abu Ja'far, bermakna Ibnu Wardan dan Ibnu Jammasnya sama bacaannya untuk kalimah mauti'an ini. Dalam surah At-Taubah ayat 120, dia boleh baca dengan dua wajah. Satu tahqiq, mauti'an, macam Hafsah, mauti'an. Dan dia juga boleh baca dengan ibdal, mautian, ya, mautian. Okey. Terusnya yang tadi C, ini C lagi. Tukarlah ini dah jadi D lah. Salah. Okey. Itu C, ini D. Baik, hamzah mufrad berbaris atas. Dia baris atas, sebelumnya juga baris atas. Sama-sama baris atas. Sama-sama baris atas. Contohnya, ya, pada tempat-tempat inilah, iaitu muttaka'an, sa'ala. Itu dalam surah Yusuf ayat 31. Kalau tengok dalam surah Yusuf ayat 31, pada halaman dua 229. 229. Atas sekali, ya. 229. 239. 239 yang atas sekali. Bagi Abu Ja'far untuk surah Yusuf ayat 31 ini dibaca dengan hadaf. Dibaca dengan hadaf, dibuangkan hamzah itu. Bila buang hamzah, yang tinggal tu huruf kaf lah. Yang ada huruf kaf. Okey. Huruf kaf. Jadi bacanya muttakan, muttakan. Dan manakala sa'ala dalam surah Al-Ma'arij, sa'ala sa'ilun, bagi kalimah ini dibaca dengan ibdal. Maksud apa ibdal? Tukar. Tukar hamzah tu menjadi alif. Jadi alif. Bila jadi alif, hamzah tu tak ada lah. Seolah-olahnya sin, alif, lam. Jadi bunyinya salah. Sa'ala jadi salah. Dalam Qurannya memang dia tulis gitulah. Salah, salah sa'ilun. Okey. Itu untuk yang mana hamzah tu berbaris sebelum hamzah baris atas, sebelumnya juga baris atas. Okey. Yang ini kita tukarkan menjadi I. Semua dah salah kan ni. I ialah hamzah yang mufradnya berbaris hadapan, dia baris depan, dia terletak selepas baris di bawah. Dia baris depan, sebelum dia tu baris bawah lah. Selepas dia pula ada waw mat. Okey, ini banyak ya contoh-contohnya. Contoh kalau kita tengok mustahziun. Mustahziun. Ya, walaupun kita talaki menggunakan Quran Abu Ja'far, tapi perkara ini kita ambil maklum, jadi kita tahu asal usulnya. Kalau kita tak bincangkan pasal ini, terus saja talaki guna Quran Abu Ja'far, kita tak nampak bezanya di mana dengan riwayat Hafs kan. Jadi bila kita cerita, kita ada maklumat tersebut dan kita pun terus dengan Quran Abu Ja'far, bila sampai ayat berkenaan kita tahu, oh sebenarnya Hafs lain sikit bacaannya, ya.
Jadi sini contohnya contohnya mustahziun. Ya, contohnya mustahziun. Kita tengok hamzahnya baris depan. Sebelumnya baris bawah. Selepasnya ada waw. Yang ini kalau kita perhatikan cara bacaannya, hazaf hamzah, buang hamzah dan dibariskan huruf sebelumnya baris depan. Zai ini baris bawah, asalnya baris bawah. Oleh kerana kita dah buangkan hamzah, maka selepas hamzah tu ada waw. Ya, lepas hamzah, waw tu ada. Jadi kalau kekalkan zai tu baris bawah, agak susahlah nak sebut. Bila kita kekalkan hamzah itu dengan baris bawah, selepasnya waw, agak susah kita nak sebut. Jadi bunyinya mustahziuna. Mustahziuna. Kan berat nak ucap macam tu. Maka sebab itu untuk kalimah ini dan seumpamanya, bila dah buang hamzah, waw yang tinggal, maka zai yang baris bawah asalnya dijadikan atau ditukarkan kepada baris depan. Maka bacanya mustahzun. Bunyinya mustahzun. Kalau yastahziun, sama jugalah. Yastahzun. Wasabiun, wasabun. Senang je, buang lagi hamzah tu. Famaliun, famalun. Muttakiun, jadi muttakun. Liwatiu, bacanya liwatu. Ambiuni, bacanya ambuni. Ulistahzi'u, jadi ulistahzu. Wayastambi'unak, bunyi atau bacaannya wayastambunak. Wayastambunak. Okey. Lagi liyutfi'u, jadi liyutfu. Al-munshi'un, al-munshun. Yudahi'un, bacanya yudahun. Boleh faham ya? Buang hamzah. Lepas tu jadikan huruf sebelumnya tu baris depan. Okey. Itu bagi qiraat hamzah melibatkan Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas, tapi ambil perhatian ya. Ibnu Wardan pada keadaan ini dia boleh dua wajah. Jadi di sini kalau kita baca, kita talaki dengan guru kita dengan qiraat Abu Ja'far, kita akan ulang dua kali lah. Ya. Pilotnya ialah Ibnu Wardan. Maksud pilotnya ialah bacaan yang awal kita baca ikut cara Ibnu Wardan. Jadi Ibnu Wardan baca hazaf sama dengan Ibnu Jammas. So kita awalkan dulu yang hazaf. Mustahzun. Kemudian baru baca tahqiq. Mustahziun. Macam tu. Bila kita jumpa pada ayat-ayat seumpama ini, ya. Berkelip-kelip ke Azimah? Berkelip-kelip, Okey. Terusnya, yang ni dah I, yang ni kita katakan F lah. F. Okey. Untuk yang ini pula, hamzah mufrad berbaris hadapan, dia terletak selepas baris di bawah. Hamzah baris depan, kedudukannya selepas baris bawah. Selepasnya pula ada waw mat. Okey, yang ni dah silap ni. Yang ni F, sorry. Yang ni dah tukar nombor pula. Okey, yang ni. Hamzah mufrad baris depan terletak selepas baris di atas. Dan selepas hamzah terdapat waw mat. Ni yaqauna. Okey. Yaqauna dalam surah Taubah
tata'uha dalam surah Ahzab, tata'uhum dalam surah Al-Fath. Untuk yang ini, bagi Imam Abu Ja'far, dia hadafkan hamzah, buangkan hamzah. Tapi bila buangkan hamzah, dia kekalkan huruf yang sebelumnya tu, huruf ta tu dengan baris atas. Dia bukan macam tadi. Tadi buang hamzah, yang baris bawah jadi baris depan. Yang ni hazaf hamzah, tapi ta itu tak berubah barisnya. Dikekalkan dengan baris atas. Maka ya ta'una bacanya ya tauna. Tata'uha bacanya tatauha. Tata'uhum bacanya tatauhum. Macam tu ya. Itu untuk yang apa ni, jenis ini. Okey. Baik, seterusnya ada sikit lagi. Tukar dulu. Yang berikutnya ialah hamzah mufrad baris di bawah terletak selepas baris di bawah. Selepas hamzah pula ada ya mad. Dia tu baris bawah. Sebelum dia pun baris bawah. Selepas hamzah ada ya mad. Contohnya al-khati'ina, khati'ina, was-sabi'ina, al-mustahzi'ina, muttaki'ina. Semua hamzah-hamzah ini dia hadaf. Hadaf tu makna buang. Dan bila kita buang, maka bunyinya al-khatin, khatin, was-sabin, al-mustahzin, muttakin. Jadi macam tu ya. Hamzah tu dah hilang terus. Seolah-olah kalau kita perhati qiraat Abu Ja'far ni memang tak berhamzah lah qiraatnya. Semua hamzah tu jadi mangsa. Semua hamzah dalam tu bukan jadi mangsa juga, maknanya tak ada lah. Banyak yang tiada ya. Banyak yang tiada, sama ada kena buang ataupun sama ada dia kena tukar. Jadi seolah-olah qiraat Abu Ja'far ni memang tak berhamzah. Tak banyak hamzahnya. Okey. Seterusnya ialah yang H pula. Sebelum hamzah terdapat huruf sukun. Sebelumnya ada huruf sukun. Huruf sukun ni macam-macam lah. Ada mad, ada bukan mad ya. Contohnya an-nasi'u, kahai'ati. Hamzah dia berbaris, tapi sebelum dia tu mati. Jadi untuk an-nasi'u dan kahai'ah bagi Abu Ja'far, dia kena baca dengan idgham. Jadi hamzah itu dia tukarkan jadi huruf ya, kemudian dia masukkan ya yang dah sedia ada dalam ya yang baru ditukar. An-nasiyyu, innaman nasiyyu. Jadi gitu. Kahai'ati jadi kahayyah, kahayyati. Okey, dia tukarkan hamzah tu menjadi huruf ya, kemudian menjadi double ya, kemudian dia idgham. Itu satu. Kalau kita tengok kalimah juz'un dan juz'a, ini saja yang mana sebelum hamzah tu ada mati. Yang ini diidghamkan. Hamzah itu menjadi zai, jadi ada double zai, kemudian diidghamkan. Jadi juzzun, juzza. Ya, juzzun dan juzza. Bagi kalimah yang mana hamzah sebelumnya ada alif, ada 4 kalimah semuanya, iaitu Israel. Israel banyak dalam Quran kan, ya Bani Israel. Kalimah Israel untuk Abu Ja'far ini dia tashilkan hamzah. Bila kita nak tashilkan hamzah, kita boleh panjangkan mad sebelumnya itu 4 harakat. Terlebih dahulu kita buat 4. Isra 4, lepas tu baru tashil. Israel. Okey, itu 4. Boleh juga 2. Israel.
Ya bani Israil adhkuru. Itu contoh. Itu track pertama. Kemudian ulang balik. Ya bani Israil adhkuru. Untuk wajah yang kedua. Okey. Bagi waka'ayyin dibaca kain. Kain tapi dia tashil. Kain 4 harakat dan kain 2 harakat. Ya, 4 dan 2 harakat. Bagi kalimah ha antum dalam Quran, dia tashilkan hamzah itu. Dan dia panjangkan 2 harakat. Ha antum. Ha antum. Okey. 1, 2, 3. Ada 4 semua. Yang keempatnya ialah kalimah allai. Kalimah allai. Yang ini kalau dia baca sambung, maka dia buangkan hamzah. Dia buangkan huruf ya. Bila buangkan huruf ya, dia tashilkan hamzah. Allah. Berapa harakat nak panjang la? 4 harakat boleh. Allai. Baru tashil. Allai. Dan boleh 2 harakat. Allai. 2. Allai. Okey. Itu ketika kita sambung lah. Kita sambung ayat berikutnya. Dan kalau kita waqaf, maka kita buangkan hamzah dan kita tashilkan juga hazafkan ya, tashilkan hamzah beserta kita buat raum. Dan panjangnya 4 harakat boleh, 2 harakat pun boleh. Itu wajah yang pertama ya. Allai. Itu tashil beserta raum, 4 harakat panjang dan boleh 2 allai. Itu track 2 wajah situ, iaitu dengan hazaf huruf ya. Kita juga boleh tukarkan hamzah tu menjadi huruf ya. Allai. Allai, tapi kita panjangkanlah. Allai. Panjangkan. La tu dengan 4 harakat. Allai. Ya. Okey, itu untuk kalimah allai. Boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab. Okey, ini tajuk baru. Baik, ini adalah hukum yang kita sebut tadi tentang hamzah mufrad. Ustaz kiranya bolehlah setakat itu dulu ya, untuk kita belajar ataupun kenali kaedah usul ataupun kita kata metodologi bagi qiraat Abu Ja'far yang kita sentuh pada malam ni berkenaan dengan 2 hamzah dalam 2 kalimah sama baris, berlainan baris, dan kemudian kita bincang panjang lebar tadi ialah tentang hamzah mufrad ya, tentang hamzah mufrad yang secara umumnya yang banyak sekali yang kita agak kena faham betul-betulnya ialah ataupun ingat betul-betul ialah hamzah yang mati dalam Al-Quran itu semuanya dia akan tukar menjadi mat kecuali 2 kalimah tadi pada 3 tempat yang kita dah sebutkan. Yang lain tu kena ulang kaji beberapa kalilah. Lama-lama insya-Allah dapat ingat ya. Saya rasa itu dulu, dan ada soalan tu yang ditanyakan kepada Ustaz, insya-Allah Ustaz respon pada minggu hadapan kerana dia ada kaitan dengan Ibnu Jammas ya. Ada kaitan dengan Ibnu Jammas. Kalau Ustaz jumpa jawapannya, insya-Allah kita kongsikanlah jawapan tersebut. Insya-Allah. Okey. Baik, Ustaz rasa setakat tu dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami. Ingatkan kami Allah apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami Allah apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Bila kami Allah kekuatan dapat kami baca Quran, dapat kami belajar Al-Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.